Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendarian jiwa ihsan, nilai hormat terazim indah, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Dari Pinampang turun ke Luyang, hendak bermain di Padang Merdeka. Hidup menumpang penaka lelayang. Hilang angin, hilang rianya. Cantik sumandak berbaju sulam, alamat sendiri tuan terlanjur. Usaha bijak membantu usahawan, semangat diberi, bantuan dihulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang bersiaran dan menonton Suara Anak Madani yang disiarkan secara langsung dari Pusat Penyiaran Aswara Kuala Lumpur. Dalam usaha kerajaan Malaysia Madani, di bawah kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri untuk menoktahkan kemiskinan, pemerkasaan usahawan tempatan merupakan elemen yang sangat penting bagi menjana pendapatan rakyat. Adakah usahawan-usahawan tempatan bersedia untuk mengharungi cabaran yang mendatang? Apakah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dapat membantu semua pihak yang terlibat di dalam sektor ini untuk mencapai hasrat Malaysia Madani? Bagi mengupas persoalan ini dengan lebih lanjut, pada malam yang bersejarah ini, malam yang sangat penting ini, kita datangkan khas Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang akan meluangkan masa bersama-sama kita dalam episod Suara Anak Madani kali ini. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih Datuk Seri sudah dijemput ke Suara Anak Muda. Suara Anak Madani. Oh, anak muda pun boleh juga tu. Boleh juga sebab mewakili suara anak muda dan juga mewakili suara Madani kita pada petang ini. Kopi Bosian itu. Kopi Bosian. Umur berapa tahun umur? Umur masih belia, 40. 40. saya tua sedikit. Baik, pada malam ini saya tidak bersorangan, Datuk. Saya bersama-sama dengan Farah, jauh lebih muda dari kita. Farah, InsyaAllah lebih muda. Apa khabar, Datuk? Baik, Farah. Apa kabar? Apa khabar, Datuk Sri? Okay, I'm good. Saya masih lagi berbesar hati bersama dengan Suara Anak Madani pada hari ini. Ya. Dan saya pun tak sabar hari ini. Minta maaf, malam ni saya tak ada
Tak ada pantun? Pantun. Tak ada tak apa. pantun. Kita Minta maaf. minta Datuk Iwan jawab nanti. Mungkin. Boleh Okey. So, tapi kita sebenarnya hari ni Ya. tak sabar Ya. nak mengupas Ya. lebih lanjut berkenaan dengan usahawan-usahawan pada hari ini. Ya. Dan dipersilakan Datuk Seri. Ya, Farah juga seorang usahawan. InsyaAllah. Mudah-mudahan terus menjadi motivasi dan inspirasi kepada usahawan-usahawan Ya. yang lain, terutama anak-anak muda kita. Ya. Betul. Terima kasih. Silakan Datuk Seri. Jadi Datuk, bagaimana fokus kementerian untuk tahun 2024 ini? Ya. Tapi sebelum tu saya nak tanya Datuk, sebab saya baca dari dalam media. Apa pesan mantan agung kita kepada Datuk? Iya, Datuk Seri, Saudari Farah dan semua yang menonton suara anak Madani ini. Ya. Semasa dalam majlis keberangkatan yang di Pertuan Agong di dataran Parlimen, Baik. semasa anggota pentadbiran berbaris dan menyampaikan ucapan penghargaan kepada yang di Pertuan Agong, dan bila tiba giliran saya, Ya. tuanku telah berpesan Ya. jaga sabar. Ya, ini dua perkataan saja. Ya. Jaga sabar, dan di sebelah tuanku adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan di belakang saya adalah isteri saya, dan saya akan pegang Ya. tita dan juga pesan tuanku selagi saya Ya. menjadi sebahagian daripada pimpinan ini untuk memberikan yang terbaik bukan hanya untuk Sabah tetapi juga untuk negara kita, Persekutuan Malaysia kita ini. Ya. Dan untuk pengetahuan para penonton kita, Datuk Iwan juga merupakan Presiden Pertubuhan Kinabalu Bersatu. Progresif. APKO, ya. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu. Progresif Bersatu, ya. Baik. Datuk, tadi kita balik pada persoalan ni tentang 2024 ni. Kita tengok daripada tahun 2023 itu ada penambahbaikan, ya. Dan kita tahu ini kementerian yang lama. Ya. Dan telah ada success story-nya dan sebagainya. Tentulah di sana terdapat rencana ataupun strategi untuk menambah baik pada tahun 2023 dan 2024 ni apa dia? Apa resepinya, apa hidangannya untuk para usahawan kita? Ya, saya ingin memulahkan respon saya dengan menyatakan beberapa statistik, terutama prestasi perusahaan mikro kecil sederhana PMKS pada tahun 2022. Baik. Di mana kita telah menyumbang, PMKS ini telah menyumbang kepada 38% daripada nilai KDNK negara, ataupun dari segi ukuran nilai ringgit sebanyak 580.4 bilion ringgit. Jumlah ekspor daripada komuniti PMKS pula sebanyak 144.5 bilion ringgit, ataupun 10.5% daripada keseluruhan jumlah ekspor negara kita. Baik. Dan juga PMKS juga menyediakan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. 48% guna tenaga di negara kita ini bekerja dengan PMKS. Jadi kalau ditanya tentang fokus tahun 2024 ini, sudah tentu kita ingin mahu melakukan yang lebih baik supaya prestasi ini dapat ditingkatkan. Baik. Pada tahun lepas kita telah melaksanakan 187 program oleh kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian yang telah memberi manfaat kepada lebih 700 orang usahawan dan bakal usahawan yang datang kepada kita untuk mengambil bahagian dalam pelbagai program taklimat, sisi libat urus, termasuk yang mendapat pembiayaan, termasuk yang menjadi usahawan baru pada tahun lepas. Sudah tentulah tahun ini kita mahu buat yang lebih baik daripada prestasi tahun lepas. Sebab itulah pada tahun ini kita merancang untuk melaksanakan sebanyak 205
jenis program yang akan dianjurkan oleh kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian kita, dan kita tidak hanya akan mahu memberi jawapan di Dewan Rakyat, di media dari segi outputnya. Berapakah nilai perbelanjaan yang kita belanjakan, berapakah pesertanya nanti, tetapi juga outcome. Setiap transaksi itu, setiap pembiayaan yang kita berikan kepada usahawan dan koperasi, berapa jenis pekerjaan telah dapat dicipta, berapa nilai sumbangan kepada KDNK contohnya, berapa nilai ekspor yang dijanah dalam setiap pembiayaan dan program yang telah kita berikan kepada usahawan dan bakal-bakal usahawan. Jadi ini antara fokus kita. Dan tempoh hari kita telah melancarkan Aspiring Social Enterprise. Satu penambahbaikan kepada program Social Enterprise kita selama ini terkait dengan penarafan usahawan sosial, dan usahawan-usahawan SE boleh melayari laman web kita, portal kementerian, mengakses dan memohon untuk penarafan ini supaya kementerian boleh menjadi sebahagian daripada usaha berterusan membangunkan perusahaan sosial di negara kita. Jadi ini antara fokus kita, fokus besar kita pada tahun ini yang telah kita mulakan beberapa hari yang lepas dengan pelancaran Aspiring SE. Selepas ini kita akan melancarkan garis panduan ESG guidelines yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan PMKS untuk comply kepada keperluan ESG yang diperlukan oleh pasaran-pasaran tertentu. Jadi inilah fokus kita yang telah pun bermula. Sebaik saja kita memulakan tahun 2024 ini. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri telah meminta semua menteri memberi laporan bulanan kepada beliau, dan ini telah memberi cabaran, motivasi kepada saya, kepada timbalan menteri, kepada warga kementerian untuk melaksanakan yang terbaik sesuai dengan fokus tahun 2024 ini. Baik, Tok. Tadi diberikan atau dibentangkan secara umum dari segi apa yang boleh dianggap sebagai the quick wins ataupun benda yang strategik lah untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Saya nak fokus kepada peranan kementerian dalam memperkasa usahawan tempatan. Misalnya kita dimaklumkan 50 juta ringgit kepada usahawan franchise melalui Pernas. Dimaklumkan ada 5 skim. Jadi sejauh mana Kuskop menyediakan peluang-peluang sebegini agar dapat memberi kesan yang bukan sekadar positif tetapi memudah cara usaha memberdaya usahawan-usahawan ini, di mana kita harapkan ianya akan jadi hubungan dua hala, kerajaan membantu, mereka juga produktif memberikan apa dipanggil produk yang terbaik untuk rakyat dan juga untuk pasaran mereka. Ya, Datuk, Pernas ini merupakan salah satu agensi di bawah kementerian saya yang bertanggungjawab untuk membangunkan usahawan-usahawan franchise di negara kita. Dan betul pada tahun lepas sebanyak 50 juta ringgit dana dalaman Pernas itu disediakan untuk kita membantu usahawan-usahawan franchise yang melibatkan 5 program. Yang pertama itu skim pembiayaan franchisee, skim pembiayaan franchisor, skim pembiayaan pra-franchise dan juga perlisenan, skim pembiayaan business in transformation ataupun BIT, juga skim suite, ini khas untuk usahawan wanita, dan juga skim Unity, YOU Niti, untuk belia. Dan sepanjang tahun 2023 kita telah meluluskan pembiayaan sebanyak 25.2 juta ringgit Malaysia, di mana 14.7 juta saya kena refer kepada data ni Datuk, melibatkan wang ringgit, jadi kita kena sebut 14.7 juta ringgit kepada 67 usahawan daripada program Suite dan Unity.
dan 10,5 juta kepada 39 syarikat dan usahawan franchisee, lisensi dan juga licensor dan juga business in transformation. Pada tahun ini kabinet dan kerajaan telah memutuskan supaya ekosistem pembangunan usahawan franchise itu diperkasakan lagi. Baik. Karena sebelum ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga terlibat dalam ekosistem ini. Ya. Justru bahagian franchise di KPDN akan dipindahkan ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan seterusnya kita boleh melipat gandakan usaha kita membangun usahawan franchise. Penguatkuasaan untuk akta franchise masih lagi diletakkan di bawah KPDN. Okey. Dan pembangunan, pembiayaan, bimbingan dan promosi termasuk perdagangan di luar negara bagi usahawan-usahawan franchise kita ini diletakkan sepenuhnya di bawah kementerian kita. Jadi saya telah mengatakan kepada warga kementerian, sebaik saya datang ke kementerian ini untuk membantu usahawan kita ini, PMKs kita ini, termasuk usahawan franchise, we must facilitate, not to frustrate. Karena ada aduan yang juga datang kepada saya, beberapa aduan di mana apabila usahawan memohon perkhidmatan, termasuklah pembiayaan, dia dapati kesukaran untuk mendapat kemudahan tersebut, perkhidmatan tersebut. Terlalu banyak dokumen-dokumen dan juga Red tips. boleh dikatakan red tapes. Ya. Jadi pada saya mengatakan kepada agensi, we facilitate apa yang kita perlukan daripada pihak ataupun community usahawan ini, kita facilitate mereka sampai mereka selesai kemukakan semua keperluan, kriteria yang diperlukan itu. Maka dengan demikian kita boleh membantu lebih banyak. Saya percaya dengan keputusan kerajaan, kabinet untuk memusatkan ekosistem pembangunan franchise di bawah satu kementerian, itu adalah satu langkah yang baik. Dan kita terima tanggungjawab baru ini. Dan untuk usahawan franchise, saya berada di sini. Kami di Kementerian Pembangunan Usahawan berada di sini untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada saudara dan saudari. Baik. Sangat menarik Datuk Seri. Ya, memudah cara, Memudah cara. Betul. bukannya mengecewa. Betul. Dan itu menuju kepada soalan yang seterusnya. Ya. Ya, iaitu kalau kita tahu KUSKOP sebenarnya menyasarkan 48 syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, which is PMKS, untuk disenaraikan ke Bursa Malaysia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ya. Jadi, apakah sebenarnya strategi dan juga pendekatan yang terbaik untuk mencapai sasaran ini? Mungkin Datuk boleh jawab soalan ni. Wow. Iya, terima kasih saudari Farah. 48 sasaran itu saya percaya merujuk kepada penyertaan 48 syarikat perusahaan kecil dan sederhana yang hadir ke program School 5 bintang kita tempoh hari. Sebenarnya dari segi sasaran ini kita mahu lebih. Ya. Kita ada 2 program yang terkait dengan ini. Yang pertama School 5 bintang yang dilaksanakan oleh Isimekop, agensi di bawah kementerian yang memberi penerapan 4 dan 5 bintang kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia ini, yang kemudiannya kita bimbing untuk mereka disenaraikan di bursa saham. Dan daripada jumlah 48 syarikat yang hadir pada tahun lepas, 21 syarikat itu sudah menunjukkan hasrat dan semangat yang begitu besar, dan kita akan bimbing mereka ke arah penyenaraian di bursa saham. Dalam masa yang sama, kita juga mempunyai satu lagi program yang kita panggil
E50 ataupun Enterprise 50 yang bertanggungjawab ataupun bertujuan untuk memberi penghargaan kepada 50 syarikat SME terbaik di negara kita. Dan selalunya yang termasuk dalam kategori syarikat 50 terbaik dari kalangan SME ini datangnya daripada mereka yang telah menerima penerapan sekurang-kurangnya 4 bintang tadi. Ya. Dan kita ingin melihat lebih banyak syarikat SME ini yang akan akhirnya disenaraikan di bursa saham. Ya. Dan antara fokus kita yang kita ingin bantu mereka adalah untuk memberikan grant penyenaraian sehingga RM500,000 kepada syarikat SME yang sudah bersedia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Security Commission misalnya sebelum mereka disenaraikan. Dalam masa yang sama kita juga telah mengenal pasti 12 fokus industri, high growth, high value untuk community ataupun syarikat SME di negara kita. Dan kita juga telah menambah baik program-program sedia ada, program prestige misalnya. Satu pemberian matching grant kepada syarikat SME ini untuk menambah baik automasi mesin di syarikat atau kilang-kilang mereka supaya production produk mereka itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak nanti dengan perolehan otomasi teknologi baru. Dan banyak lagi program-program di bawah SME Corp misalnya yang kita wujudkan, kita teruskan untuk membantu. Mudah-mudahan bukan hanya 48 syarikat, tetapi jumlah yang lebih besar daripada itu, yang akhirnya akan tersenarai di bursa saham dengan apa yang telah kita adakan ini di bawah program SKOM 4-5 bintang, di bawah inisiatif Enterprise 50, memberi penghargaan kepada syarikat-syarikat SME terbaik negara kita dengan dukungan untuk program prestige, program ekspor luar negara, dan banyak lagi program sedia ada. Saya amat yakin dengan dukungan penuh daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan pimpinan yang lain, kita boleh melaksanakan wawasan ini melebihi jumlah 48 syarikat. Sebenarnya secara pribadi di peringkat kementerian kita meletakkan sasaran yang lebih besar. Terlalu banyak inisiatif daripada kementerian, tetapi Datuk Sri, saya tak dengar muzik pun. Okay. Betul tak? Music. Music, please. Drum, please. Macam tu. Okey, kita ada Datuk Sri, kita ada soalan daripada penonton. Mungkin saya boleh menjemput apa orang yang nak memberi soalan berada dengan saya sekarang? Boleh? Okey. Okey, boleh saya tahu nama siapa? Okey, nama saya Syahrir. Daripada mana? Pantai Dalam. Pantai Dalam, dekat je lah. Okey. Apa soalannya? Berapa banyak soalan? Satu je. Okey. Okey, teruskan dengan soalan. Okey, saya baca yang dekat ni ya. Okey, anak-anak muda mungkin sudah terdedah dengan dunia keusahawanan kerana mereka telah mendapat banyak contoh daripada usahawan yang lain. Dan mereka ada serta yang berjaya dan tak berjaya. Okey, so nak tanya nak tanya Datuk, apa plan government untuk membantu anak-anak muda supaya dia ada bagi talk ke ataupun you guys nak macam, maksud saya macam dia nak daripada usahawan tu, dia nak pergi ke nak get better. You ada nak provide seminar ke which is ataupun bagi loan ke macam mana? Boleh Datuk?
Okey. Okey, terima kasih. Okey, silakan Datuk. Ya, Saudari Farah, terima kasih di atas soalan sebentar tadi. Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini, Datuk Seri, kita ada 10 agensi. ISIMIKOP, Institut Keusahawanan Negara, Institut Koperasi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi, Tokun, Amanah Ikhtiar, Uda Holdings, Pernas, ISIMI Bank dan juga Bank Rakyat. Agensi-agensi ini bertanggungjawab antara lainnya pertama memberi pembiayaan. Sama ada pembiayaan itu dalam bentuk kredit mikro, pembiayaan untuk SME ataupun pembiayaan untuk syarikat yang memerlukan jumlah yang lebih besar. Keduanya, agensi-agensi ini juga terlibat memberi bimbingan keusahawanan, termasuk untuk usahawan-usahawan beralih daripada perniagaan tradisional, konvensional. Selama ini berjualan dengan menggunakan tanpa elemen digitalisasi ataupun automasi, supaya mereka beralih dengan elemen-elemen ini. Dan ketiganya untuk kita membantu mempromosi, termasuk membawa syarikat-syarikat SME ini ke misi perdagangan luar negeri, luar negara, membawa produk mereka untuk dipasarkan di pasaran-pasaran luar negara. Dan ada juga agensi ini yang terlibat menyediakan premis perniagaan, walaupun bukan pada skala yang besar. Jadi kalau mengikut fungsi agensi ini, sebenarnya banyak program yang ditawarkan dan disediakan untuk golongan anak muda, usahawan-usahawan, bakal usahawan daripada golongan anak muda di Tokun, di Amanah Ikhtiar, di ISIMIKOP kita ada program TUBE, Tunas Usahawan Bumiputra Enterprise, memberikan grant permulaan kepada belia-belia untuk memulakan perniagaan. Di bawah Suruhanjaya Koperasi kita juga ada program galakan untuk belia ini terlibat dalam gerakan koperasi. Dan InScan juga menyediakan pelbagai latihan keusahawanan, contohnya daripada usahawan mikro menjadi usahawan yang lebih besar, usahawan kecil, dan seterusnya usahawan sederhana misalnya. Kita ada program-program bimbingan dan pelbagai inisiatif, program sokongan untuk menggraduasikan usahawan ini daripada usahawan mikro kepada usahawan yang lebih besar perniagaannya. Dan belia memang banyak, dan saya memahami semangat anak-anak muda ini datang daripada golongan ini. Saya sangat memahami dalam banyak sisi libat urus, impian mereka dinyatakan kepada saya, dan saya pikir pada tahun ini kita meneruskan program TUBE dengan jumlah peruntukan yang besar. Begitu juga di ISKM untuk gerakan koperasi. Dan saya luluhkan anak-anak muda ini datang ke kementerian. Kalau saya sebut satu persatu nama program itu sangat banyak sekali. Tetapi dengan maklumat di hujung jari sekarang, kita hanya buka sahaja portal kementerian dan semua maklumat itu ada di agensi-agensi kita. Kita juga telah membangunkan satu aplikasi, My Assist SME. My Assist MSME. Yang ini kita boleh download aplikasi ini yang akan menjelaskan kepada kita semua jenis ataupun semua program di bawah kementerian, di bawah agensi-agensi kementerian, dan bagaimana untuk kita mendapatkan perkhidmatan mengikut program-program ini. Jadi
saya bersedia untuk menerima kunjungan daripada usahawan-usahawan belia yang mahu mendapatkan perkhidmatan. Ini saya sudah laksanakan tahun lepas, sesi libat urus dengan anak-anak muda, dan saya akan teruskan juga pada tahun ini. Baik. Rasanya Datuk, aplikasi tu memang sangat-sangat membantu anak-anak muda sekarang sebab sekarang semuanya di hujung jari, semua buka mata, semua nak tengok phone. Yep. Itu adalah nombor satu, betul tak? Betul, dan kebanyakan permohonan perkhidmatan ini, permohonan geran misalnya, geran usahawan, pun kita pohon secara online. Online sahaja. TUBE misalnya, program Tunas Usahawan Bumiputera untuk anak-anak muda yang saya sebutkan tadi, itu dipohon secara online. Tidak perlu pergi ke office pejabat. Boleh juga, boleh kita juga. lalukan. Okay. Tapi kita mewujudkan aplikasi ini dan juga permohonan online itu untuk memudahkan. Di Tokun misalnya, kita ada program skim pembiayaan usahawan online untuk anak-anak muda kita dan siapa saja yang ingin berniaga secara online, memasarkan produk mereka. Dana itu pun dipohon secara online. Dan yang saya sebut tentang aspiring SE tadi, penerapan untuk perusahaan sosial, itu semua kita boleh lakukan secara online. Sangat senang. Silakan. Music. Ya. Okey, jadi saya rasa ada seorang lagi ingin bertanya soalan. Datuk boleh mungkin ready dengan soalan yang seterusnya? Mungkin saya boleh jemput. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana? Titi Wangsa. Nama? Afnadi. Okey, boleh teruskan dengan soalan. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Selamat cerita Datuk. Okey, seperti yang kita tahu kan, KUSKOP mempunyai banyak program usahawan dan koperasi. Tapi saya nak tahu apa program khusus untuk anak-anak muda, terutamanya yang lepas graduan, dan juga program daripada untuk orang Sabah dan Sarawak sekali, untuk anak muda. Okay, sekian, terima kasih. Datuk, silakan. Ya, soalan yang lebih kurang sama dengan soalan yang ditanya sebentar tadi. Awal tu. Antara program yang ada dengan kita, pertama tentang TUBE, Tunas Usahawan Bumiputera Enterprise, yang dilaksanakan oleh Isimikop. Yang keduanya tentang program Unity yang saya sebutkan, dilaksanakan oleh Pernas. Tadi juga di bawah Tokun kita ada skim untuk usahawan belia. Dan di SKM kita ada program untuk koperasi anak-anak muda. Begitu juga dengan Amanah Ikhtiar Malaysia, kita ada skim pembiayaan untuk usahawan-usahawan di kalangan wanita belia juga. Dan banyak lagi sebenarnya di bawah Bank Rakyat. Juga ada program Uniprono untuk kita membantu usahawan yang sedang belajar di universiti tapi sudah mula berniaga semasa mereka. Masa yang sama mereka belajar, melanjutkan pengajian, tapi sudah mula ada perniagaan kecil-kecilan di kampus. Itu kita ada program Uniprono di bawah Bank Rakyat. Dan kita ada juga program untuk Mobile Prono di bawah Tokun. Sekiranya usahawan belia itu mahu terlibat dalam perniagaan menggunakan kendaraan motor misalnya. Basikal. Penghantar makanan ataupun food truck. Yang ini kita sediakan skimnya. Dan begitu banyak. Itu yang saya cadangkan tadi untuk para penonton. Termasuk rakan-rakan belia ini, downloadlah aplikasi MyAssist MSME ini, ataupun paling tidak layarilah portal Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Dan semua program-program ini juga terbuka kepada Sabah dan Sarawak. Tetapi bermula pada tahun lepas, saya telah mengilhamkan satu program baru yang saya panggil Geran Usahawan Sabah Sarawak, kerana ada aduan, ada pandangan mengatakan di Sabah, di Sarawak ini terlalu lambat ataupun terlalu sikit mendapat kemudahan daripada kementerian ini pada tahun-tahun sebelumnya. Saya fikir itu bukan juga penghalang untuk kita memperluaskan perkhidmatan kementerian dan di bawah program ekonomi madani yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Julai yang lepas, di mana 100 juta ringgit lagi pada ketika itu disalurkan oleh Perdana Menteri kepada SME Corp dan daripada jumlah itu 10 juta kita sediakan khas untuk usahawan-usahawan di Sabah dan Sarawak di bawah program BIP+, BEAP, BIP+, iaitu Bumiputera Enterprise Enhancement Program Plus. Plus ini merujuk kepada Sabah dan Sarawak. Tetapi sekiranya 10 juta ini tidak cukup, maka dia masih boleh memohon program BIP yang juga terbuka kepada semua usahawan Bumiputera di seluruh negara. Dalam masa yang sama, bermula tahun ini, akan ada satu program yang kita laksanakan di bawah kementerian yang kita panggil program Tamu Desa. Kalau Datuk Seri dan Saudari Farah dan para penonton mengikuti sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Kebangsaan pada Disember tahun lepas, diadakan di Penampang. Saya telah memohon kepada Perdana Menteri agar bajet 20 juta tamu desa yang diperuntukkan di bawah Belanjawan 2024 itu disalurkan kepada kementerian saya. Kerana itu datangnya cadangan daripada kementerian usahawan. Saya yang cadangkan itu untuk diwujudkan dan Perdana Menteri setuju, dan sesuai dengan permohonan saya dalam sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil itu, PM telah bersetuju untuk Kementerian Usahawan menjadi kementerian pelaksana. Jadi tahun ini ada 20 juta, 1 jutanya kita allocate kepada Persatuan Penjajah seluruh negara. 19 juta khas untuk program Tamu Desa Sabah Sarawak yang bertujuan untuk menambah baik kemudahan infrastruktur, gerai-gerai desa di pedalaman, di luar bandar. Kerana dalam bandar itu kita ada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang bertanggung jawab menyediakan kios-kios usahawan. Tamu desa ini khas untuk komuniti Sabah Sarawak yang berniaga yang jauh daripada kawasan bandar. Jadi ini khas untuk Sabah Sarawak. Disentuh tadi. Jadi yang tamu desa ini maksudnya yang di kampung pedalaman. Di pedalaman, kalau kita meneliti konsep usahawan di Sabah contohnya. Kita ada tamu mingguan di kampung-kampung, di mukim-mukim yang jauhnya beberapa kilometer daripada kawasan Pekan dan bandar. Di kawasan Kadamayan misalnya, dalam daerah Kota Belud. Kita ada di Kampung Piasau, tamunya setiap hari Sabtu, di Kampung Melangkap, di Kampung Nahaba setiap hari Kamis. Ini semua memerlukan kerajaan membantu menaik taraf kemudahan gerai mereka. Kampung Lempios hari Sabtu. Tamu-tamu ini menyediakan platform ruang kepada usahawan kampung menjual produk mereka. Supaya mereka tidak datang ke Pekan Kota Belud yang datangnya berkilometer jauhnya. Kendaraan pun diperlukan. Tapi di kampung ini, masyarakat Pekan pun datang ke kampung untuk mendapatkan produk yang asli, produk yang segar di kampung itu. Mereka juga membawa produk daripada Pekan untuk ditukar barangkali. Contohnya ikan masin. Di kampung itu ada sayur, ada produk daripada sungai, produk yang mereka keluarkan daripada rumah di kampung. Semua ini memerlukan satu
kemudahan gerai ataupun tamu yang lebih baik. Saya ke Sarawak pun begitu juga. Sama. Di beberapa mukim itu ada kawasan tamunya. Kenapa kita tidak bantu? Jadi Perdana Menteri telah memberi mandat ini dan kita akan laksana sebaik-baiknya khas untuk Sabah dan Sarawak seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Belanjawan 2024. Okey, Datuk. Terima kasih Farah dan penonton. Saya masa ini sangat mencemburui kita, Datuk. Tinggal berbaki lebih kurang 15 minit ini. Saya harus tanya juga soalan politik. Oh ya. Kerana Datuk juga merupakan seorang presiden parti politik yang sangat muda, memimpin parti yang saya fikir bukan sedikit cabaran. Jadi saya difahamkan baru-baru ini ada retreat Pakatan Harapan. Tentunya saya yakin ada perbincangan tentang Sabah. Sabah ni pilihan raya negeri kan, tidak lama lagi. Betul. Jadi ada apa yang boleh dikongsi? Dapatan daripada retreat atau pemukiman pimpinan Pakatan Harapan baru-baru ni. Ya, ni muzik suspend ni Datuk. Memang betul dalam retreat PHIZ yang telah diadakan beberapa hari yang lepas, kita ada bincang tentang Sabah. Ya. Pertamanya kerana pilihan raya negeri Sabah ini penggalnya berakhir pada tahun 2025, tahun hadapan. Dan Ketua Menteri mempunyai kuasa penuh untuk memanggil pilihan raya sama ada lebih awal ataupun sehingga ke hujung penggal inilah. Firasat saya memberitahu saya yang Ketua Menteri akan bawa mandat beliau sebagai Ketua Menteri sehingga habis penggal ini ataupun beberapa bulan sebelum penggal itu berakhir. Ya. Keduanya terkait Sabah ini juga kita juga berbincang tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan utama rakyat Sabah. Ya, selain daripada isu infrastruktur, juga dibincang dalam retreat itu terkait dengan perjanjian Malaysia. Ya. Dan Perdana Menteri telah memberikan komitmen yang sangat besar, seperti mana yang beliau telah nyatakan banyak kali dalam ucapan beliau dan yang telah dibuktikan diputuskan oleh PM, Perdana Menteri dan kerajaan ini yang telah kita serahkan. Contohnya baru-baru ini kuasa ke atas kawal selia terkait dengan elektrik sudah diberikan kepada kerajaan Sabah awal tahun 2024 ini, selepas dimuktamadkan di kabinet dan seterusnya diserahkan kepada kerajaan negeri. Begitu juga dengan pengiktirapan kepada jabatan teknikal seperti JKR untuk melaksanakan projek biayaan kerajaan persekutuan di bawah 50 juta ke bawah sudah diserahkan kuasa itu kepada kerajaan negeri Sabah. Dan begitu juga dengan revenue sharing yang sedang dibincangkan pada masa ini di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan melalui jawatan kuasa teknikal misalnya. Jadi saya telah mengatakan kepada Perdana Menteri pelaksanaan ini akan membantu pimpinan kita, terutama Pakatan Harapan untuk memasuki pilihan raya itu berasaskan kepada apa yang telah kita laksanakan dalam tempoh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya tersebut. Dan mudah-mudahan dengan komitmen besar ini, dengan apa yang kita sedang usahakan ini, rakyat Sabah akan memberi mandat yang sewajarnya kepada Pakatan Harapan dan rakan-rakan kita dalam pilihan raya itu nanti. Ya, Sabah ini sebenarnya Datuk sedia lebih mahir daripada saya. Dari segi politik itu mempunyai
pelbagai dinamika yang tersendiri. Ya. Dan kita tahu menjelang pilihan raya negeri ini, tentunya di sana terdapat beberapa formula politik. Ya. Sekarang ni kita lihat Datuk juga seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Kan? Ya, betul. Dalam adun Dewan Undangan Negeri itu nampak stabil. Ya. Namun apakah Datuk melihat bahawa ke depan ini untuk pilihan raya negeri perlu atau tidak satu formula untuk menguruskan keragaman politik di Sabah ini? Kerana kita tahu ada beberapa pengumuman-pengumuman yang menyatakan walaupun di federal, walaupun di persekutuan itu bersama, tetapi di negeri mengambil pendekatan yang berbeza. Jadi bagaimana Datuk mengulas perkara ini? Terima kasih Datuk. Pada saya apa juga formula kerjasama dalam pilihan raya itu harus memberi pertimbangan besar kepada beberapa perkara asas di Sabah. Pertama, rakyat Sabah ini menolak politik identiti. Rakyat Sabah menolak satu pendekatan politik berasaskan kepada dominasi satu-satu parti. Apatah lagi dominasi itu terkait dengan kaum dan agama misalnya. Ya. Ini harus menjadi pertimbangan besar kepada apa juga formula yang mahu diwujudkan dalam pilihan raya tersebut. Dan saya percaya juga selepas pilihan raya, pertimbangan ini akan menjadi satu faktor pembuli ubah kepada mana-mana parti itu menyertai kerjasama politik di Sabah semasa dan selepas pilihan raya. Keduanya, faktor asas adalah tentang rasa hormat kepada perjanjian Malaysia dan hak-hak Sabah di dalam perjanjian Malaysia. Ya. Di Sabah ini, IMEI 63. Perjanjian Malaysia ini menjadi satu national issue. Ya. Satu isu nasional yang perlu diteruskan rasa hormatnya dan dilaksanakan walaupun melibatkan perbincangan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kesedaran rakyat Sabah terhadap hak di dalam perlembagaan, hak di dalam perjanjian ini semakin memuncak. Dan ini akan menjadi satu pembuli ubah besar. Dan saya yakin parti-parti di Sabah yang utama itu sudah pernah menjadi parti kerajaan di negeri atau di persekutuan sebelum ini, pernah juga menjadi pembangkang di negeri dalam beberapa tempoh ini, dan ada yang kembali menjadi parti sama ada di parti kerajaan, sama ada di persekutuan ataupun negeri. Apapun berasaskan kepada sejarah, dan sehingga hari ini Sabah mempunyai identiti politik tersendiri dan keunikan dia, dinamik dia yang berbeza dengan Sarawak, berbeza dengan Semenanjung. Dan seperti yang saya katakan tadi, apa juga formula yang mahu dicetuskan itu haruslah berasaskan kepada dua asas tadi. Yang pertama, politik identiti ditolak di Sabah. Kedua, rasa hormat kepada MA 63. APCO sebagai satu parti yang ditubuhkan di Sabah dan mempunyai penglibatan besar, kepimpinannya di Sabah sudah tentu akan menggunakan asas ini dan juga berkongsi aspirasi ini dengan parti-parti lain, terutamanya dalam Pakatan Harapan ini dengan rakan-rakan DAP, rakan-rakan PKR, Amanah. Dan juga banyak yang telah datang kepada saya membincang kemungkinan kerjasama ini. Saya mengatakan mari kita teliti dua asas ini, dan mudah-mudahan menjelang PRI ini pada saya formula itu harus memberi manfaat kepada rakyat Sabah secara amnya. Dan saya akan ingat pesan
mantan yang di Pertuan Agong, Ya. jaga Sabah. Dan saya pikir ini yang saya akan pegang selagi saya menjadi Presiden APCO. Terima kasih Datuk. Kita telah dengar pelbagai isu dan saya fikir tidak salah kalau kita boleh simpulkan Datuk salah seorang daripada performing minister and teruskan bertugas. Banyak inisiatif, banyak program yang telah pun dilaksanakan dan kita juga sudah dapat sedikit bayangan tentang keadaan politik di Sabah yang sangat menarik. Saya memang mengikuti dengan penuh dekat dan tentunya kita mengharapkan satu formula yang cuba disimpulkan tadi oleh Datuk Ewan, iaitu bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. Saya ingin kongsi dengan rakan-rakan di luar sana tentang salah satu kata-kata yang menarik daripada sastrawan negara Bahar Zain, ya, di mana beliau menyatakan apabila menjadi pemimpin tugasmu menjadi lebih payah. Jangan ikut resmi ketam yang menyuruh anaknya berjalan betul. Kerana yang berjalan betul itu bukannya kaki tetapi hati nurani. Terima kasih dan saya tahu Farah hutang 2 pantun. Silakan Farah. Dia nak juga Datuk Seri mesti wajib saya kena ada pantun, okey? Jadi untuk hari ini saya buat penutup lah ya untuk pantun, insya-Allah. Okey, ramai orang makan di warung, tempat kegemaran Apek dan Nyonya. Usahawan muda harus didorong walau sekecil mana pun perniagaannya. Hawa lada, kuih manisan, jeruk pala memang masam. Usahawan muda ada wawasan, tahu hala jelas iltizam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, tetamu kita pada malam ini, kerana sudi meluangkan masa yang sibuk. Kita tahu Menteri nak makan bukan tidak sempat, tapi dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan segala usaha murni yang dilakukan akan mendapat keberkatan dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Malam ni kita ada band. Datuk Ewan nak menyanyi, silakan. Tidak.